Assalamualaikum rakan maya semua. Setelah lama menunggu, chef channel kali ini sangat bertuah dapat menerjah sebuah dapur restoran. Mari kita lihat suasana kerja harian seorang chef. Are you ready, brother? Pizza? Pizza done? Saya sebagai chef akan mengendalikan penyediaan untuk hari ini dan kita lihat bagaimana staf-staf saya bekerja dalam keadaan yang tertekan. Mari kita saksikan. Saya dan Yati sedang berada di dapur restoran Chef Syahril. Assalamualaikum, selamat petang. Bersama saya Chef Syahril dari restoran The Grange Setia Alam. Sebenarnya hari ini saya diminta untuk menjadi chef jemputan untuk kita menceriakan chef channel kita ya di dalam YouTube yang mana baru dilancarkan baru-baru ni, dan perkara pertama yang mereka inginkan sebenarnya ingin menunjukkan tentang bagaimana kerjaya seorang chef yang berada di dalam bahagian-bahagian masing-masing lah. Tapi pada kali ini Chef Channel akan menengahkan saya dan juga tim saya di restoran The Grange ni, okay, bagaimana kami menjalankan aktiviti-aktiviti harian kami, okay, daripada mula sehingga habis. Kehidupan chef ni bukan satu benda yang mudah. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang kita tidak tahu ataupun selalu terselindung di sebalik yang sebenarnya. Okay, bagaimana kami menjalankan kehidupan seharian kami, bagaimana kami mengendalikan keadaan yang mana tertekan, sibuk, okay, untuk kita mengendalikan sesuatu event ataupun function tu menjadi satu yang sangat-sangat berjaya. Jadi di sini Chef Channel mengenengahkan kami-kami di sini untuk kami menunjukkan bagaimana sebenarnya yang terjadi. Jadi Chef Channel ni sangat-sangat bermakna lah bagi kami yang bergelar chef untuk menceritakan, okay, menceritakan keadaan yang sebenar. Okay. Jadi episod pertama ni saya dijemput, okay, saya bertuah dijemput untuk bercerita dan mengalami bersama-sama dengan kita punya pengendali chef-chef channel yang hebat, okay? Bagaimana kita untuk menejah dunia chef yang sebenar. Sama-sama sebentar lagi kita saksikan. Okey, hari ini dalam pukul 11 pagi saya masuk kerja lah. Okay, mana pekerjaan saya bermula sebenarnya biasanya pada pukul 6 pagi saya dah bermula. Tetapi di hari ini saya masuk pukul 11 pagi sebab pukul 6 pagi ada staff saya yang masuk. Jadi kita nak tengok bagaimana keadaan dalam kitchen kita dalam waktu pukul 11 pagi sebelum bermulanya operasi pada pukul 12. Jadi kita sama-sama tengok kat dalam. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, kita kalau kita tengok, okey, kita ada banyak kelengkapan-kelengkapan yang kita kena sediakan lah, okay, untuk hari ini. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, kita boleh tengok steward saya pun dah masuk kerja. Okay, dekat belah sana tu kita ada tempat untuk masak tengah. Jadi kat sini juga kita ada tempat penyediaan. Okay, tempat penyediaan. Okay, biasanya apabila saya masuk saya akan biasalah mengetik masa saya akan buat. Okay, dan saya akan tengok apa akan berlaku pada hari ini. Kita saksikan. Jadi inilah kawasan dapur saya. Kalau anda boleh lihat semua ya. Kalau anda sedang memerhatikan ataupun sedang menyaksikan Chef Channel pada hari ini, okey, inilah keadaan yang mana kita akan hadapi setiap hari. Okey. Suasana kitchen sini taklah terlalu besar, tetapi dia akan menjadi hingar-bingar apabila order masuk pada pukul 12 tengah hari nanti. Tapi sebelum itu, penyediaan adalah penting. Saya sebagai chef akan mengendalikan penyediaan untuk hari ini dan kita lihat bagaimana staf-staf saya bekerja dalam keadaan yang tertekan. Mari kita saksikan. Okey. So di sini kita akan berada di kawasan yang sempit ya, sangat-sangat sempit. Yang mana keadaan di sini akan berlaku setiap hari. Okey, di sebelah sini kita akan dapat lihat ya, pekerja saya sedang membersihkan dapur sebelum dia menyediakan makanan. Dan juga dapat saksikan kat sini. Okey. Ini adalah kita punya signature ataupun hidangan utama kita yang kita sediakan hari ini. Untuk anda semua yang sedang menonton Chef Channel, ini adalah lamb shank, mentah. Okey. Ini adalah tangan kambing ataupun kaki kambing yang belum lagi kita
proses. Okey, untuk memasak lamb shank ini kita memerlukan masa selama lebih kurang 2,5 jam. Okey, 2,5 jam tu kita masak. Ya, pastikan ianya lembut dan mestilah mengikut cita rasa di Regrange ni, yang mana penyediaan dia adalah straightforward food, yang mana kita tidak seperti dalam fine dining, kita menyediakan semua straightforward. Anda akan saksikan sebentar lagi bagaimana kami menyediakan makanan-makanan seperti ini. Okay, mari kita ke depan. Okey, kalau anda dapat saksikan di sini ya, ini adalah penyediaan awal sebelum kita menyediakan makanan untuk ala carte, disediakan pada pukul 12 tengah hari. Okey, di belakang saya kalau kita boleh lihat, di sini ada satu mesin kita panggil conveyor oven. Ini sangat penting, penyediaan di sini sangat penting. Kerana tanpa oven ni, bantuan untuk mempercepatkan makanan tidak akan berlaku dalam kitchen, ya. Okey. Dan suasana yang bising dan tertekan, yang mana apabila suatu keadaan itu berlaku begini, di sinilah mental, fizikal kita diuji. Kita diuji sangat-sangat, okey. Di masa kita kena bertenang dan bersabar bila order masuk, kita akan ikut staggeredly, okey, staggeredly, okey. Okey, ini adalah pembantu-pembantu saya. Ini kenalkan Chef Izzat. Chef Izzat adalah saya punya sous chef. Dia akan berada di depan ini, sentiasa akan berada di depan ini. Okey, beliau adalah sebagai anchor ataupun dia punya tundang belakang di kawasan depan. Yang mana beliau akan biasanya akan menerima pesanan, akan membaca pesanan dan akan membuat pesanan. Bayangkan dalam satu masa yang terlampau sibuk, kami punya order ke atas tu boleh katakan penuh dan boleh katakan di tangan juga anda akan mengalami sesuatu yang sama. Okey, betul je mana-mana dalam keadaan tertekan begitu, kami kena menyediakan makanan tersebut dalam jangka masa yang ditetapkan. Tidak boleh lewat kerana customer di luar sana mereka tidak faham apa yang berlaku pada kami di dalam. Okey, jadi pastikan kami di pihak kitchen menyediakan secepat yang boleh, sebaik yang boleh mengikut kualiti yang dikehendaki. Okey, baiklah, di sini kalau anda boleh lihat, okey, sini adalah kami punya mise en place ataupun tempat penyediaan makanan. Okey guys, di bawah-bawah ni adalah peti sejuk, tempat penyimpanan makanan. Yang ni benda-benda ini mesti disiapkan dalam satu jangka masa yang sangat singkat. Okey, disebabkan kerana customer tidak mau tunggu. Customer tidak perlu tunggu. Customer mahu makanan mereka sampai ke meja dalam masa yang ditetapkan. Itu yang tujuan kami berada di sini. Okey. So, di sini okey. Kalau anda boleh lihat di sini, seperti mana restoran-restoran lain juga, okey. Kami ada store, kami ada preparation di atas ini, dan juga kami ada deep fryer, tempat untuk menggoreng. Okey, kebetulan waktu kita sedang mengadakan penggambaran, satu order telah masuk. Kita saksikan bagaimana kita menyediakan makanan. One chicken satay, satay campur satu. Okey. So, itu adalah satu cara yang mana bila satu-satu order keluar, okay, chef akan sebagai anchor, dia akan menjerit, memberitahu kepada membantu akan masak, akan masak mengikut apa yang order perlukan. Dan setiap check order akan digantungkan di sini. Di sini. Dia akan digantungkan di sini. Okey. Ini satu. Bayangkan, imagine dalam waktu kami sibuk 100 ke 200 keping check order macam ni akan berada di sini. You imagine tekanan yang kami hadapi. Bagaimana kami nak menyediakan makanan tersebut. Okey. So, di sinilah tempat mereka menyediakan. Okey, bagaimana mereka menyediakan satu order. Baru satu order Ni baru satu order. Okey. Okey, pembantu juga sedang menyediakan. Okey, sedang memanaskan nasi impit. Kita kena panaskan. Sebab kita tidak simply bagi yang sejuk. Ini ada order sate. Very simple order, straightforward food. Okey, kalau kita tengok plating kat sini, very straightforward food. Kita tak perlu jangka masa yang panjang. Okey, kita tak perlu jangka masa yang panjang untuk menyediakan straightforward food. Okey, sate sekarang berada di atas grill. Yang mana apabila sate berada di atas grill, penyediaan akan berada di sebelah sini. Memasak berada di sebelah sini. Jadi pembantu saya akan menyediakan sate ini untuk dihantar ke bahagian depan. Ni pembantu saya, nama dia Kai. Dia pemalu. Tapi dia handsome. Kalau dia buka mask dia handsome. Dia one of my handsome staff lah. Benda akan siapkan? Belum. Ni yang betul-betul ni. Kalau semua tahu ni apa?
Ini loceng, panggil loceng maut. Sebab kita tak boleh suka-suka tekan loceng ni. Sebab ini adalah communication kita dengan bahagian depan. So bila kita tekan, maksud ada makna kita tekan. Sama ada kita suruh ambil ataupun kita panggil. Inilah loceng. So dekat kawasan kitchen ni, ini boleh buat perang dunia kalau kita salah tekan. Betul tak? Betul tak? Ini boleh jadi masalah besar kalau salah tekan. Okey, ni sate ni, apabila dia dah nak separuh masak, so saya akan grill dia di atas Shah griller. Okey, dari tadi kita memasak dia supaya dia dapat warna, color dia. So ini untuk deep cooking. Maknanya dia akan masak dalam. So kita tak direct pada deep cooking. Kita buat color dulu. So bila dia dapat color, so kita akan masak dekat Shah griller. Shah griller ni dia bahang. Heat, bahang panas. Shah griller. Ni macam Shah griller. That one dia panggil hot plate ataupun plate panas saja. Sebab dia tak ada garis-garis ni. So Shah griller ni sebenarnya digunakan untuk masak steak. So bila kita masak steak, dia ada mark. Kalau kita tengok steak tu dia ada mark. Dia ada cross mark. So inilah yang dia gunakan untuk buat cross mark. Garis-garis tu kan? Ya, garis-garis. Okey. So saya akan, kalau ni saya akan tunjukkan cara macam mana sebenarnya dia orang buat cross mark. So kita reveal how we reveal the cross mark. Jadi saya akan tunjukkan sekejap lagi. Jadi cooking sekejap lagi dia masak. So kuah kacang dah boleh siap. Dia ready to serve. Dia ready serentak. So kita tak perlu ambil masa yang terlampau lama. Okey. Benda ni ready dan sate tu akan diikat dengan daun pandan. Saya saksikan macam mana dia mengikat. Ni saya ready for plating lah. Ni. Alright. Okey, dok. Bila sate ni dah siap, okay, semua kena tengok bagaimana kita nak present sate ni. Dia akan diikat begini. Depan Chef Kai. Chef Kai akan tunjukkan cara nak ikat. Okey, then kita akan cucuk dia dengan pencongkir gigi. Bambu. Okey. So, okey. Sekarang ni kita dah ikat dan kita akan serve dia dekat atas plate yang kita siap tadi. Kita letak. Okey. So, jadi inilah kita punya hidangan hari ini, mana order chicken satay half dozen dah dikeluarkan. Ya. Ini cara kita hantar ke depan lah. Kita akan tekan loceng. Dan loceng berbunyi, maka datanglah pihak servis datang ke depan dan mengambil makanan kita. Begitulah dia keindahan ciptaan alam. Baiklah, itu sebahagian perjalanan kisah di dapur Chef Syahril. Jangan lupa ikuti sambungan gelagat di dapur Chef Syahril. Sila komen di bawah, like dan share serta tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Thank you for watching dari kami di CC Chef Channel.